Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu, pemimpin-pemimpin pendapat, pemikir-pemikir negara berkumpul di sini di Astro Awani, wakil-wakil mereka. Dan kali ini, mereka mengambil isu denggi. Dan ini isu yang begitu-begitu penting untuk dibicarakan kerana sudah lama kita berperang dengan denggi ini. Kita berperang kerana ada kematian dan ada kesakitan yang amat tinggi. Saya sendiri pernah menjadi mangsa denggi dan dalam konteks ini saya berbesar hati hari ini kerana saya ada 3 orang yang cukup pakar untuk membincangkan perkara ini. Paling hampir dengan saya, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, ahli jawatankuasa Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan. Panjang saya kena cakap ni, Profesor nak membuktikan bahawa Profesor juga memerhatikan pada isu-isu di dasar dan beliau juga adalah pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika ataupun TIDRAC, Jabatan Mikrobiologi Perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Kemudian sekali lagi bersama saya dulu pun pernah di agendawani Profesor Dr. Lucy Lam Chaisi, ahli jawatankuasa Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan MPN, juga Profesor Fakulti Perubatan Universiti Malaya, dan kemudiannya kita ada Dr. Roslaini Abdul Majid, ahli bersekutu Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan MPN, Dr. Unit Parasitologi dan Entomologi Perubatan, Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Saya nak mula dengan soalan yang begitu senang. Hakikatnya, tahun ini sahaja, 2015 sampai 22-23 hari bulan Februari lalu, 54 kematian akibat denggi. Dan ini adalah satu lompatan yang besar berbanding statistik untuk tempoh yang sama pada 2014. Jadi kenapa? Kerana kita berperang dengan denggi ini lama, pelbagai usaha inisiatif dia lakukan dalam aspek cuba mengawal nyamuk Aedes, dalam aspek cuba memperbaiki cara kita merawat dan menangani mereka yang dijangkiti oleh denggi. Tetapi hakikatnya, statistik kematian dan mereka yang dijangkiti denggi semakin meningkat. Siapa pun nak mula dulu, tak apa. Saya rasa isu denggi ini adalah isu yang berulang setiap tahun. Dan kadar kematian yang tinggi itu adalah satu yang amat meresahkan kita lah. Because di antara kita, bila-bila masa saja seorang daripada kita boleh terkena penyakit denggi dan di peringkat umur kita, kita terutamanya kalau mengikut kepada Datuk Seri Nur Hisham punya data dan statistik yang dibentangkan sebelum ini, amat menakutkan kerana tahun lepas 200 lebih yang mati akibat denggi, dan mereka ni ada statistik dia menunjukkan dia wanita, tinggi kebanyakan daripada kalangan Melayu, wanita, dan berumur lebih daripada 50, hampir 30% yang mati adalah lebih daripada umur 50 tahun. Dan mereka ini juga ada penyakit-penyakit yang lain seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi bila kita lihat statistik begitu, jadi yang menjadi tanda tanya kita, apakah sebab yang menyumbang kepada mereka ini, golongan ini menjadi mangsa penyakit denggi. Jadi sebagai penyelidik, saya rasa itu data yang perlu kita lihat dengan lebih teliti dan memahami, sebab kebanyakan mereka ini mati di hospital. Jadi kita kena prihatin, mungkin kita mesti melihat bagaimanakah rawatan yang mereka terima di hospital, adakah ada masalah-masalah lain. Mungkin Prof. Lucy boleh sambung. Prof. Lucy terus. Yeah, can I speak in English? Yeah, go ahead. I think that the numbers are definitely increasing, and they are being diagnosed. I think diagnosis is made much earlier now, and I think there is some probably maybe misunderstanding that if you diagnose early, then you have to admit earlier. So that increases the workload in the ward. And then, there is a critical period that we need to watch out for, and people have lost sight of that. I think they kind of lose sight of so many patients coming in, and doctors can only do so much. And there's so many patients, you're not really, able to keep track of the patients when they progress into the critical phase of the disease. So what we really need to do is, really the doctors, the clinicians are the last line of defense as far as the patient is concerned. And we need to go back to the basics. And we always say that when we do the training in dengue management, we go back to the basics, that you really, in the first 72 hours, try not to get them into the ward, because you don't want to crowd in the ward where there's so many patients.
So you need to the front line, the people in the clinics, they must know how to take care of patients in the first 72 hours. And it is not difficult, but it is an art in itself, and most important is not to harm the patient with too much medications. There are lots of medications being given to patients, and patients think that these medications are very important to them and it will be helpful, but in actual fact they can sometimes be more harmful to the patients, especially after taking 2 or 3 days of those medications. They might start to have bleeding, they might start to have abdominal pain, and then that will confuse with the actual dengue situation now. You see, so then the picture, everybody say, oh, dengue is very confusing. It is confusing if you just look at it like that. But if you tease it out, the problem, you find that, you can work out the timelines and then work out why the patient is looking like this. And if we can eliminate some of those complications that are avoidable, like unnecessary medications given by the first few in the first few days, then you can see the disease pattern more clearly. Otherwise, you have complications of medications coming in at a time when the disease becomes complicated. Then, of course, there is another category of patients who are the diabetics, who are hypertensive with heart failure, organ failure. Now, this category of patients are very important. They need to be, on the other hand, they need to come in early so that we can control their diabetes. Lebih, kawal the blood sugar dulu, kawal the blood pressure dulu, kawal the heart failure dulu sebelum dia go into the critical phase. So that when we go into the critical phase, we know already, okay, we are in control of the glucose, we're in control of the heart failure, then we know how to manage the fluids. So it's actually, the management is simple. Okay. Like we said, things that are simple are actually very hard to do. People find it easier to do complex things. But when you just say that, it's actually very simple. They like, simple, but in actual fact, it is very simple. But simple doesn't mean it's easy. You have to look at things very carefully and only act when necessary. And people find it very hard to do that. Wouldn't people assume that will be the normal SOPs anywhere they go here in Malaysia? Yeah, there are lots of guidelines, but translating a guideline into practice at the patient bedside with the patient staring at you is a completely different ball game. That's why the training, it becomes so important. And unfortunately, a lot of people, they do not come for training. When we say go for training, they say, what training? They say, can we do a 1 hour lecture, 2 hours lecture? No. I said, no, it's at least minimum 2 days. They said, what, 2 days? What are you going to talk about? I always tell them, the gold standard for clinical management is actually Vietnam. And they are a very poor country. Okay. They have the lowest death rate in the whole world. And their training is 3 months. To become a trainer in dengue management, you have to go for 3 months training. Okay. Then you go back to your village or your district, and then you train your doctors. You see, here people don't even want to come for 2-day training, to get them. Because they think they know how to handle it already. Yes, exactly. They think they know. That is when the patients, because the spectrum of the dengue infection is very wide, and only 5% of patients actually go into complications. So out of that, so many patients, we have to learn to only manage these 5%. But if you have so many coming in through the door, you lose sight of these 5%. So that is where our problem is. We lose sight of who are the patients that are the sickest. Dr. Roslan, kenapa meningkatnya? Okey, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan untuk saya sama-sama hadir pada hari ini dalam berkongsi maklumat. Okey, kita lihat masalah dengue ni adalah masalah urban. Dan kita tak boleh, banyak kes-kes dengue berlaku di kawasan bandar. Kita tengok di Selangor sendiri, di mana kawasan daerah Petaling mencatatkan jumlah jangkitan dengue yang paling tinggi. Dan kita tidak dapat lari dari memperkatakan faktor-faktor persekitaran, global warming. So lagi satu faktor urbanization, movement of people, mobilization from one to another is very quick. I agree with Prof. Lucy. In Vietnam ada mungkin
mereka ni kurang mobilasi mereka compared to us dalam They are very mobile now. okay. So Motorbike. kita kena melihat apa sebenarnya persamaan atau perbezaan kita dengan Vietnam. Faktor-faktor tu yang saya rasa perlu kita betulkan. Saya perlu bagi rehat yang pertama, tapi apabila kembali, apa pun masalah ni di depan kita dan kita perlu menanganinya. Jadi, apakah caranya untuk bergerak ke depan? Kerana mungkin kalau kita bawa perbincangan ini keluar di kedai kopi dan sebagainya, ada banyak pandangan. Tapi kalau Majlis Profesor Negara dia, kita rasa dia akan datang dengan sentuhan strategik itu dalam bidang masing-masing untuk memperbaiki keadaan ini. Mungkin tak ada lagi, tapi secara idealnya, bagaimana harus kita bergerak ke depan dengan masalah ini, itu kita bincangkan selepas ini. Kanak-kanak suka menyentuh apa sahaja di depan mereka, termasuklah telefon pintar. Kini tiada lagi ketidaktentuan bil. Itu janji kami. Agenda awal ini bersama hos anda. Kami mengupas isu pilihan secara mendalam bersama pakar, pemimpin dan ilmuwan dari pelbagai aspek. Fenomena Bapak Jokowi ini pasti selalu akan ada tantangan. Apa yang menjadi masalah sekarang adalah situasi politik di Indonesia sekarang. Ramai sebenarnya tidak tahu apa itu sleep apnea. Berhenti bernafas bila waktu tidur. Agenda awal ini setiap hari jam 8.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. Kau cuma nak jadi suami Lia, kau nak jadi papa pada baby Lia. Saat kau memelukku, tuturkan cinta. Abang sayangkan Lia, faham tak? Abang boleh tak kalau jangan sayang dengan Lia sekarang ni? Cinta bagiku. Abang bukan suami Lia dan takkan jadi suami Lia. Dirimu kan selalu ada. Suamiku Encik Perfect 10 untuk menempah filem terkini saluran 480. 6 bulan ke depan akan jadi tempoh getir buat ekspor negara. Ekonomi Malaysia tumbuh memberangsangkan pada 6%. SME has been growing at a very healthy level. Business Awani Plus rangkuman berita bisnes. Business Awani Plus 5 berita mingguan terbaik, pelbagai perspektif, ekonomi dan urus niaga pilihan. Ketahui prestasi dan prospek mingguan pasaran. Business Awani Plus Setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Ada musuh halus, musuh kecil, virus yang perlu kita lawan dalam konteks ini, dan saya melihat kepada statistik, dan statistik itu tentunya membimbangkan kerana kenaikan yang tinggi berbanding dengan tahun lepas. Tapi tentunya apabila kita menerima cabaran yang besar lah, maka kita akan menggebelingkan tenaga dan ikhtiar lebih tinggi. Dalam konteks itu, saya ingin kembali kepada Profesor Dr. Sazali, kerana saya ingat lagi di agenda Awani, di Astro Awani, Prof. Sazali ada mengatakan kita tidak boleh terus menggunakan cara yang sama, cuba menyelesaikan masalah yang sama dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Jadi Prof. Sazali, sekarang ni kita buat cara yang berbeza. Bagaimana cara berbeza itu? Seperti yang saya sarankan beberapa kali lah, saya rasa kita mengubah strategi perang kita. Kita lihat kadar kematian tinggi yang disebabkan oleh denggi adalah tinggi. Mungkin strategi pertama kita adalah memerangi, memastikan tidak ada pesakit denggi mati di hospital. Kita lihat seperti yang apa dikatakan oleh Prof. Lucy tadi. Kita lihat juga statistik yang diberikan oleh Datuk Seri Noh Hisham. Kita lihat, jadi mana kita dah ada kumpulan yang risiko tinggi untuk mati kerana denggi berdarah. Kita tahu perempuan, Melayu, umur daripada 50 tahun. Jadi apakah masalah di kalangan mereka ini? Adalah kerana mereka datang lewat ke hospital. Jadi dalam kajian kita lihat kebanyakan yang mati adalah
Begitu juga Datuk Nur Hisham pun ada statistik, dia mengatakan yang mati itu adalah dia datang ke hospital lebih daripada 4 hari. Maknanya dah 4 hari dia tunggu baru dia datang hospital. Dan kebanyakannya mati di hospital dalam 4 hari juga. Jadi kita dah tahu data ni kita dah ada. Mungkin di situ yang kita perlu membuat intervensi, perlu melakukan sesuatu. Memastikan mereka yang golongan high risk ni, yang risiko tinggi ni, mungkin mereka datang 4 hari, mungkin kita percepatkan. Mungkin mereka ini kita nasihatkan datang 2 hari. Maknanya kalau kamu, if you are dalam kelompok yang risiko tinggi ni, mungkin bila demam hari kedua sudah datang ke hospital. Dan di kebanyakan hospital kerajaan sekarang, mereka ada combo test yang mereka tawarkan secara percuma saya rasa. Yang mana mereka boleh membuat pengesanan denggi serta-merta dalam 15 minit, 20 minit, mereka boleh memastikan yang anda ni, you have denggi. Dan maknanya bila doktor dah tahu dia ada denggi, dan dia dalam kelompok yang berisiko tinggi, mungkin perhatian klinikal yang lebih rapi, perlu perhatian dibagikan. Jadi perang pertama memastikan tidak ada orang yang kena denggi itu mati. Itu yang penting. Saya rasa kita tak risau pada demam denggi, sebab demam denggi biasanya tak ada yang matilah. Demam denggi berdarah yang kita risaukan. Jadi itu perubahan mindset kita. Kita larikan daripada memerangi nyamuk itu tadi, kita memerangi kepada kematian denggi. Kita tidak ada mahu kalau boleh tidak ada orang mati kerana denggi. Yang keduanya baru kita memerangi penularan denggi itu sendiri. Maknanya denggi itu disebabkan oleh virus. Jadi strategi yang kedua kita mengurangkan penularan. Dan penularan itu kita sedia maklum, bukan disebabkan oleh nyamuk. Penularan itu adalah disebabkan mereka yang dijangkiti oleh virus denggi itu digigit nyamuk. Jadi saya tak maulah nak mengulangkan banyak kali lagi lah. Jadi penularan tu. Jadi kita matikan penularan itu kalau boleh dengan beberapa cara lah. Cara yang paling mudah sekali adalah memastikan kita jangan digigit nyamuk. Itu seperti yang saya katakan berkali-kali. Itu yang kita perlu perhatikan. Tapi yang penting di sini yang kita nak tekankan adalah kita mesti membuat kajian sebagai penyelidik dan saya sebagai profesor di universiti, kita melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada penularan. Jadi apa yang kita lihat dalam kajian kita melihatkan adalah denggi itu biasanya berlaku dengan tinggi di kawasan yang baru penerokaannya. Maknanya kalau dulu di kawasan hutan, kawasan yang banyak semak-semak belukar, tidak ada denggi di situ. Tetapi apabila pembangunan masuk di situ, maka denggi pun berpindah ke situ. Jadi kita nak tahu apakah sebabnya mengapa denggi berada di kawasan yang dulunya tak ada denggi. Sedangkan nyamuk itu sudah ada di situ. Nyamuk dah lama dia ada di situ. Jadi dalam kajian kita lihat di serata di Malaysia, ni seluruh Malaysia, kawasan yang tinggi biasanya denggi adalah kawasan yang pertamanya penduduk kepadatannya tinggi. Keduanya penduduk selalu berubah. Maknanya kawasan-kawasan yang dipanggil transient population. Jadi kawasan yang begitu dan juga kawasan-kawasan baru diterokai. Maknanya dulu hutan dan sekarang ini dibangunkan. Dia panggil penerokaan tanah tu di mana pembangunan dilakukan, di situ adanya denggi. Jadi itu adakah disebabkan oleh nyamuk itu sendiri, sedangkan nyamuk itu dah berada di situ, ataupun disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri. Maknanya aktiviti ekonomi, aktiviti dan sebagainya lah yang menyumbang kepada penularan penyakit denggi. So saya kata strategi pertama memastikan tidak ada yang mati kerana denggi. Strategi kedua, memastikan penularan virus denggi itu sendiri dibentikan. Prof. Rusdi, peningkatan aspek klinikal untuk mengurang dan seterusnya menghentikan langsung kematian akibat denggi. Can we really improve that? Yes, I'm sure we can improve. We need to get doctors to attend training sessions, and they have to be properly trained. And after being trained, they have to perhaps implement what they know in the way that they can produce a good outcome. So I think it's a changing of also an attitude, changing the mindset. It's not just a knowledge. If you ask any doctors to write, they can write a lot about dengue and not so incorrect. But when you see that being translated into a patient care, is when you start to see there is a divide between what they know and what they actually practice. And that applies not only for dengue, it applies for a whole lot of diseases. What we know, and also not just for doctors, it's for people, they know that this causes that, pembiakan nyamuk, but still they see the water bertakung, fine, I'm okay. So there is a big divide between what we know and what we actually practice in real life. And that's, if we can get people, everybody, not just doctors, but to practice what we know, I think we can save lives. And without, like, say, a lot of money, unfortunately people are looking for something that is a magic bullet, but
There's How no do we magic do it bullet, now but, when yeah. the numbers are increasing? So of course there'll be more patients in the Yes. wards and ratio per doctor, patients to look at. Yes. Of course, with dengue is growing and growing. So if before this they don't have time to really get well versed, going to training, all that, what more now with the numbers? So it's a vicious cycle. All the more, if we want to stop people from dying, is to get doctors trained properly, and then to make sure that they implement. So after the training, there has to be a period to make sure that there is implementation of whatever that they have learned, to make sure that you produce a good outcome. And it is not just the doctors, the nurses, and even families need to be trained to do, take care of the environment. So if each of us contribute at our own capacity, I think we can collectively bring the problem down. But to get one bullet or to get a team, only the doctors to do something, or the public health to do something, I think it is Has this at least impossible. changed the approach of medical faculties towards how they train? Yes, we in our hospital we have trained. We have been actually doing almost every month since October last year. We have done about 5 courses. So almost every month we are training, and each time we train about 50-60 doctors, and we put them into a very intensive kind of training, make sure that they can simulate. We simulate the scenarios for them to say that now a patient like this, what would you think? What would you do? And then we make them go through the simulations so that hopefully it will change mindsets, change the way they evaluate patients. So that is what we try to do. Of course, it's very intensive, and we can't do this to like 500 people. It has to be small group to get them to interact. And also because dengue patients move from the front line to the back. They go from the ED emergency department, and then they go admitted to the medical ward, and then if they need to, they go to the ICU. So they are moving from one. So the interfacing has to be very important. And sometimes the interfacing is not good. They come in, but when they move from the emergency department to the next department, they are referred. Sometimes patients fall in between there, into that crack there when there is no interfacing. So we try and again simulate that kind of scenario, because we have been to many dengue meetings where we discuss the death, and we see that where the problem is. So we try to address those issues during the training. And unfortunately, it's not just knowledge. And not like you said, knowledge is at the tip of your hand, at the palm. You can go to the computer. But when you are seeing the patient, how do you get that into practice? That's when training becomes important. It's not knowledge, it's again the mindset to get people to see things differently, respond in a different way. Sekarang saya tahu kenapa saya berjaya survive dengue ni, kerana saya pergi UM. Okey, betul. Saya memang pergi Hospital Universiti Melaya. Dr. Ruslaini, daripada kajian dan fakulti sendiri, bagaimana kita boleh tingkatkan lagi nak perang dengan dengue? Saya melihat untuk memerangi dengue ni multifaktorial. Kita tak boleh bergerak secara individu. Dia sepatutnya adalah melalui collaborative effort daripada beberapa agensi kerajaan, NGO, dan bermula daripada peringkat rumah, sekolah dan seterusnya. Kita tak boleh bergerak secara individu. Yang itu yang saya nampak. Kita nampak sekarang ni macam adakah semua program tentang pengawalan dengue sejak saya masih kecil lagi, saya dah tengok dah on air di televisyen. Tetapi until now, the numbers of cases is increasing. Adakah ini satu kegagalan? Dari situ kita kena persoalkan. Adakah, saya setuju dengan Prof. Sazali, kita perlu satu approach yang baru dalam menangani kes-kes yang mungkin di zaman di abad ke-21 ni mungkin berlaku perubahan genetik mosquito, nyamuk tersebut. Dan kita masih lagi menggunakan kaedah-kaedah lama di dalam memerangi wabak dengue. Saya perlu pergi rehat yang kedua, tapi apabila kembali kita dengar ada anti nyamuk barulah, kita sembuhkan ke dinding nyamuk tu, hinggapnya dinding, lepas tu dia mati. Ada banyak yang cuba dilakukan, dan saya rasa kalau kita masuk dan pakai kasut, be in the shoes of pihak berkuasa tempatan dan sebagainya, mereka mahukan penyelesaian itu sekarang, kerana mereka perlu berhadapan dengan pembayar cukai dan penduduk sekarang. Kalau kawasan itu dia katakan kawasan
gelap hitam kerana denggi. Jadi apa nak dibuat? Ya, faham pendekatan sektoral dan menyeluruh, tapi sesuatu perlu dilakukan sekarang juga untuk memastikan angka itu turun dan kalau boleh sampai ke sifar. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ini sambil kita menggerakkan jangka masa sederhana dan panjang itu mungkin saya nak pinjam kepakaran 3 pakar di depan saya selepas ini. Aqua Nano dengan teknologi cucian mesra alam dapat mengeratkan hubungan sekeluarga. Dengan perkhidmatan Dobi layan diri, Aqua Nano, Dobi untuk seisi keluarga. Analisis Awani dalam diskusi perdebatan isu semasa dalam dan luar negara. Bagaimana negara kita perlu ada sebuah badan raya yang bertaraf global. Perlu melihat ke arah kesejahteraan masyarakat. Aspek bantuan mungkin datang ataupun boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Ini adalah satu benda yang agak tak pernah kita fikirkan. Isnin hingga Jumaat jam 9.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. We are not in crisis. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan petisyen pengampunan diraja kepada Yang di-Pertuan Agong. Hudud is a divinely ordained law. Kita tidak hak untuk mencabarnya. Awani 745 sentiasa membawakan anda berita-berita terkini. Sentiasa membawakan kepada anda berita-berita dari masa ke semasa. Sentiasa membawakan berita komprehensif tak kira di mana anda berada. Awani 745 di Astro Awani. Gadget Nation. You need information about new technology and new gadgets. All you need is right here. I've got 2 devices here, very exciting indeed. Welcome to Gamers Station. Gadget Nation, every Sunday at 9:30 p.m. on Astro Awani. Astro Awani tidak akan pernah berundur dari turut serta memerangi denggi di barisan depan. Astro Awani kehilangan warganya sendiri. Kita masih lagi segar dengan hashtag cukup setakat Samson. Beliau baru ada seorang anak dan sedang meningkat dalam kerjayanya di Astro Awani dan kami kehilangan beliau kepada denggi. Dan ini yang kita perlu hentikan. Semua tenaga insan ini penting untuk negara dalam pelbagai kapasiti. Jadi betul, kita perlukan pelbagai kapasiti juga untuk memastikan perkara tidak berlaku. Tapi ia sedang meningkat sekarang. Saya nak pergi kepada Dr. Roslaini, apa yang kita boleh lakukan berbeza sekarang? Bukannya tahun depan. Kerana kalau tidak, kalau saya buat perbincangan ini pada Februari tahun depan, daripada mungkin 2 angka saja mungkin menjadi 3 angka. Jadi kita perlu lakukan sesuatu sekarang juga. Okey. Saya nampak penyelesaian ni kita ada penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Ya, saya tahu kita dah buat banyak program daripada dulu dan sampai sekarang masih lagi begini. Keadaannya masih sama. Okey. Saya kes denggi ni dia berkait rapat dengan faktor manusia, alam dan the pathogen itself. Ya. Ketiga-tiga tu memainkan peranan yang penting. Sekarang ni kita nak block dia dekat mana? Adakah kita tidak cukup data yang lebih menyeluruh dan lengkap untuk kita lawan dalam ketiga-tiga peperangan itu? Data kita tak cukup senjata untuk melawan. Kerana kalau kita ada lebih maklumat yang terperinci, maka kita boleh merangkakan strategi yang lebih terperinci. Sebab saya nampak dalam kes denggi ni melibatkan knowledge, attitude and practice. Because saya nampak rakyat Malaysia, dia ada knowledge. Tapi adakah dia ada attitude dan how dia practice? Itu. So jadi kita juga kena menjemput pakar-pakar sosiologi, psikologi untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi tidakkah itu boleh bermula di universiti, kerana universiti yang ada kepakaran-kepakaran ni semua dalam bawah satu bumbung.
Kalau saya boleh mencelah lah, Dr. Roslan. Ya. Kami di Universiti Melaya, kami telah membuat kajian tersebut. Knowledge, attitude and practice ni. Dan kami dapati memang rakyat Malaysia ni kebanyakannya tahu tentang denggi. Tapi apa yang mereka tahu adalah tidak cukup sebenarnya. Sebab mereka tahu denggi ni disebabkan oleh nyamuk. Dan mereka stop di situ saja. Dan denggi ni kebanyakan dari attitude mereka adalah masalah orang lain, bukan masalah dia. Terutama dia di golongan muda. Dari golongan muda yang umur 15 hingga 35, kebanyakan especially yang 20 yang college student apa semua, mereka rasa mereka ni sihat, healthy, immune system mereka very good. Ini kita telah terbitkan, we already done the study. Jadi oleh kerana itu, jadi mereka rasa mereka ni kebal terhadap denggi. Jadi mereka tidak ambil langkah-langkah melindungi diri mereka daripada digigit nyamuk. Kerana jangkaan mereka, kalau digigit nyamuk pun, kena virus denggi pun, mereka tak, mereka muda, mereka sihat. Jadi immune system mereka boleh melawan. Jadi kalau kita tengok pada statistik kerajaan, kita tengok Kementerian Kesihatan dan statistik, golongan muda inilah yang golongan yang paling tinggi terkena denggi. Mungkin salah satu sebabnya punca attitude mereka lah. Ya, jadi mereka kata yang masalah macam kita nak bergotong royong, bersihkan rumah, itu semua bukan masalah mereka. Sebab mereka duduk rumah flat, rumah sewa dan sebagainya. Di golongan yang highly mobile ni, jadi mereka tidak ada landed property untuk mereka jaga dan sebagainya. Jadi mereka, bagi mereka ini bukan masalah mereka. Jadi yang itu tu golongan yang ini yang kita nak pastikan mereka ni faham yang denggi ni bukannya masalah kerajaan, bukannya masalah mereka sendirilah. Tapi saya kempen untuk memerangi denggi ni telah bermula dari peringkat sekolah lagi yang dianjurkan. Tapi itu yang saya kata, mereka tu tahu denggi tu sebab oleh nyamuk dan berhenti di situ. So mereka, what we really need to do is to get you want to get the message deeper and faster and to disseminate wider, and it's the school children. And best is when they are young, because when they are young, they will accept, you know, and you tell them that this is dangerous and you need to do this, and then we need to reinforce. And in the school level, the teachers got to come in, and then you say that, okay, have you all cleaned your backyard? Get your parents to do it. You know, the children becomes the agent of change. It's very difficult to change the attitude of adults, but children, yes. So I think we need to get the teachers or the doctors to get into the schools to teach the children this is what you need to do to protect yourself. Because when children get the dengue, they can get a very severe form of dengue, right? So they are at risk. So by doing this, they know that they are protecting themselves. So then they can influence their parents to do this. And then maybe, you know, weekly reminder, have you cleaned your place? Have you cleaned your place? Have you turned all the water? That's what I do in my house anyway. So every week I will just go around, check, make sure that all the water containers are cleaned out, have been used. We are not leaving the water over more than a week, where the mosquitoes have a chance to, from eggs to adult. So we do this, and the school teachers need to come in, and then, you know, so make a list of those who have not cleaned and those who have cleaned, and then have some form of a prize or something like that. The other thing is, right now we are into a punitive. You know, we punish and we fine them. So instead of fining them, why can't we say that, okay, if you do your own cleaning, and there are no, I will come in and check, and if your kampong has no breeding grounds, you get a prize. You get all the money. For if I have positive reinforcement. If I have to go and clean for you, I have to spend money. So now, if you do the cleaning yourself, and there's not a single breeding site, nobody gets dengue, then we give the money to you. Then, you know, like it's shared as at the kampong or at a village or at the district area. So if we divide the housing areas into these kind of things, I think it is possible. It's a positive reinforcement. People then take charge. You know, when we went to the floods area, you ask these people to clean up. They don't want. But you pay them to clean up, yes, they will do it. So it's in the same way, you give them, you say that, okay, if I have to do it for you, I have to pay people to do it. So I pay you to do it. In a way, you might think it's perverse, but that sometimes works in Malaysia and in. Saya nak masuk ke bahagian pendekatan multidisiplin tu. Maknanya kalau di universiti pun, penyelidik boleh bersatu di situ. Bukan hanya tunggu buat kajian sendiri dan kemudian bawa nak jumpa pihak lain misalnya. Mungkin pendekatan bersekutu tu, saya nak balik kepada mungkin UPM sedang memikirkan perkara itu atau mungkin UM. Dan mungkin kalau ini menjadi satu agenda nasional, tentunya
perkara seperti dana, grant dan sebagainya harus diperuntukkan ke arah ini. Kerana takkan nak tunggu sampai 1,000 orang meninggal dunia dalam masa 2 bulan pertama untuk setiap tahun baru kita nak fikirkan dana dan perkembangan tenaga dan sebagainya. Maka kita bergerak ke depan, kemudian kita bergerak ke belakang kembali dalam implementasi. Itu kita bincangkan selepas ini. Persoalan yang selalu diajukan sering bermula dengan mengapa? Kami menyelesaikan siapa, apa, di mana dan bila. Rasa ingin tahu sudah sebati dalam diri. Inilah kami. Sentiasa terdorong untuk terus menimbulkan persoalan. Kenapa? Kami akan mencari kebenaran, mendapatkannya. Dan kami akan sentiasa mencari jawapan. Ini adalah berita anda. Ini Astro Awani. Bersama saya Hakim Rahman dalam Buletin Awani jam 12. Ada peniaga-peniaga yang ada 3-4 gerai. Lepas tu kita juga tahu ada yang pergi menyewakan kepada orang asing. Kita akan ambil tindakan. Kami akan bawakan kepada anda perkembangan dari masa ke semasa. Kata harga pasar tani kata dah turun sampai 20%. Memang tersebut. ISIL is on the defensive and ISIL is going to lose. Kami bawakan perkembangan dalam dan luar negara serta usaha mengumpul berita oleh warga kerja Astro Awani. Buletin Awani 12.30 hari di Astro Awani. Agenda Awani bersama hos anda. Kami mengupas isu pilihan secara mendalam bersama pakar, pemimpin dan ilmuwan dari pelbagai aspek. Fenomena Bapak Jokowi ini pasti selalu akan ada tantangan. Apa yang menjadi masalah sekarang adalah situasi politik di Indonesia sekarang. Ramai sebenarnya tidak tahu apa itu sleep apnea. Berhenti bernafas bila waktu tidur. Agenda Awani setiap hari jam 8.30 malam hanya di saluran 501 Astro Awani. Nak mengubah anjakan minda itu satu perkara. Tapi itulah mungkin kita nak tengok kepada perkara yang boleh kita lakukan segera. Kadang-kadang menunggu mobilisasi massa ni mengambil masa. Dan dalam konteks itu mungkin berapa banyak dana yang diberikan misalnya oleh sama ada kerajaan maupun swasta untuk melihat betul-betul kepada masalah ini. Penyelidikan yang bersepadu misalnya, bukan hanya pada satu bahagian tapi pendekatan yang menyeluruh. Kerana kalau data yang keluar itu menyeluruh, contohnya daripada virus sampailah kepada bagaimana nak berkomunikasi dengan masyarakat kerana ia mempunyai pengetahuan yang lebih kompleks. Contohnya, mungkin boleh dilakukan secara bersepadu. Kerana kalau dia asyik bercerita kata kitarannya seminggu tapi dia tak nampak. Tapi kalau boleh dibawa model itu pergi ke sekolah dan mereka nampak lava itu dan mereka nampak bagaimana virus itu berjalan dalam darah misalnya, bergerak mengikut aliran darah itu, boleh memberikan satu anjakan baru. Tapi ia perlu bermula pada satu titik. Dan saya nak kembali ke universiti dalam hal ini kerana biasanya penyelidiklah yang akan mula memberikan kebenaran itu kerana ia hakikat sains. Ya. Saya rasa kita perlu berubah mengikut masa. Sebab sekarang ni kita banyak media-media sosial yang baru. Bagaimana kita untuk mendekati generasi-generasi baru. Macam kita, Prof. Lucy juga mengatakan, kita dah tak boleh fokus dengan adult. It's a bit difficult to change the attitude. So now kita go for this group of people yang kita tahu kumpulan ini merupakan sumber tenaga profesional kita yang akan ke pemimpin kita pada masa yang akan datang. So, kita kena mendekati kumpulan sasaran ini dengan menggunakan media-media cara-cara yang lebih inovatif. Tetapi saya rasa kita perlu fikirkan apakah media tersebut untuk mendekati kumpulan sasaran. Contohnya, saya bagi contoh yang praktikal. Kalau kawasan Petaling itu antara yang paling teruk di Malaysia, kita boleh kenal pasti berapa sekolah yang ada di kawasan Petaling dan kita boleh bagikan dia abang-abang angkat dan kakak-kakak angkat, profesor-profesor angkat dari universiti-universiti yang ada. Kerana itu kawasan yang paling hitam.
Contohnya, kalau kita nak buat begitu, kerana kadang-kadang saya merasakan data yang ada dan ilmu yang ada di pengajian tinggi tidak turun ke sekolah. Cikgu mungkin masih lagi berkata dalam fahaman mereka, tapi mungkin ada kemaskini baru. Contohnya, dan awal ni pun dikejutkan kalau pergi ke makmal Profesor Zali, beliau mempelawa kita meletakkan tangan yang dalam kotak tu ada ratusan kalau tak ribuan nyamuk. Tapi kita tak dijangkiti denggi kerana nyamuk itu semua tidak ada virus di dalamnya. Mungkin cara-cara begitu. Sebab sekarang ni di semua universiti tempatan telah mewujudkan timbalan naib chancellor jaringan komuniti, jaringan industri dan komuniti. Ini adalah di mana platform untuk membawa memasyarakatkan universiti kepada masyarakat. Supaya sebelum ini kita tengok universiti mungkin daripada pendapat orang-orang di luar, kita adalah golongan elitis yang duduk di dalam universiti membuat kajian dan so on, dan hasil kajian itu hasilnya duduk di atas. Kerana tujuan saya berkata itu, tadi kita setuju dengan hujah Prof. Sazali bahawa kita tak boleh melakukan cara yang sama. Cara yang sama itu bermaksud tenaga utama menggerakkan usaha ini terletak di Kementerian Kesihatan. Yang mana sudah terbukti mereka saja tidak mampu kerana ia pelbagai disiplin yang diperlukan. Jadi mungkin Kementerian Pendidikan juga sebenarnya. Itu yang saya maksudkan dengan collaborative effort. Even Kementerian Kesihatan juga perlu bersama dengan Kementerian Persekitaran dan Kementerian Pertanian, yang sebab benda ini melibatkan persekitaran. Dan projek terbengkalai misalnya, kita marah orang yang duduk rumah mereka tak ada. Tapi projek-projek besar yang terbengkalai kerana dia umpama fardu kifayah. Kalau pun kawasan saya dah semua 500 rumah taman saya okey, tetapi 100 meter seberang jalan tu ada projek terbengkalai. Kerana ia hanya satu gigitan. Bukannya 50 gigitan. Jadi pendekatan bersepadu itu. Tapi saya rasa itulah, mungkin kita boleh belajar daripada pengalaman negara luar. Kalau Vietnam tadi, mungkin Prof. Zali saya pernah pergi dan jumpa dalam forum antarabangsa bercakap tentang denggi. Mungkin ada perkara baru. Yang seperti saya katakan tadi lah, cara kita menangani denggi ni, Malaysia ni, kita bertuahkan denggi ni asalnya daripada Malaysia. Tahun 1901 lagi. Jadi denggi ni bukan masalah baru bagi kita. Kita dah 100 tahun. Di pengalaman yang kita ada menangani denggi, jadi kita ni sepatutnya menerajui bidang denggi ni. Jadi bukan kita menunggu solution daripada luar negara, WHO dan sebagainya. Kita mesti inovatif kita sendiri. Contohnya kita dalam penyelidikan kita di Universiti Melaya dan rakan-rakan di universiti-universiti lain, contohnya kita telah membuat penemuan baru yang mana kita menggunakan cara mengawal nyamuk di luar rumah contohnya. Dan kita pun telah buat pilot di kampung orang asli, kampung dusun kubur orang asli, yang mana kita menggunakan kaedah baru bagaimana kita menyangani nyamuk itu dengan kita sendiri yang melakukan. Tidak perlu mengharapkan kepada pihak-pihak berwajib membuat fogging di rumah kita. Contohnya kita menggunakan mosquito coil tu, yang kita panggil mosquito coil, yang biasanya digunakan di dalam rumah, kan kita gunakan di luar rumah. Di maknanya tiap-tiap petang pukul 6, pukul 5 kita bakarkan di situ. Dan itu secara tak langsungnya membunuh nyamuk yang ada di laman kita. Dan apabila nyamuk itu mati, dia tidak akan mengikut kita masuk dalam rumah. Yang jadi masalahnya, kebanyakan rumah kita ni kosong waktu siang. Dan apabila petang dia balik, itu adalah waktu feeding time, most common feeding time. Dia masuk yang nyamuk itu ikut sama masuk dengan kita. Jadi kalau kita menggunakan mosquito coil repellent tu di luar rumah, jadi maknanya itu satu ajakan paradigma yang baru. Menggunakan mosquito coil di garden, di laman kita sendiri, dan bukan di dalam rumah, kerana mosquito coil pun dah ada side effect dia kalau kita guna di dalam rumah. Jadi itu yang perlu, yang mana kita telah buat di pilot kita untuk orang asli ini, bukan untuk menghapuskan denggi, tetapi untuk mengurangkan nyamuk di dalam komuniti masyarakat orang asli di Jelebu, di kampung dusun kubur di Jelebu. Mungkin teknik yang telah kita majukan ini boleh kita majukan juga kepada kawasan-kawasan hitam yang banyak denggi. Itu adalah satu daripada kesat ataupun hasil daripada penyelidikan telah kita lakukan. Kita kebanyakan profesor ni dikatakan membuat penyelidikan syok sendiri kan, tidak ada impact pada komuniti. Jadi kita banyak sebenarnya penemuan-penemuan kita yang kita telah terbitkan, tetapi yang pentingnya adalah penemuan ini mestilah dibaca oleh orang-orang yang bertanggungjawab. Kalau kita publish tapi tak ada orang baca pun tak guna juga kan. Jadi saya mencadangkan contohnya kita di penyelidik-penyelidik di Universiti Melaya telah menjumpa antiviral for dengue. Mereka dah ada patent. Banyak patent, beratus patent mereka tentang bagaimana kita boleh mengurangkan virus di dalam darah badan. Di dalam badan.
Tetapi patent ini hanya tinggal di dalam meja, di bawah meja. Kerana patent ini tidak dibangunkan untuk komersial. Jadi peranan yang ini, penyelidik di Universiti Melayu telah menjalankan penjajah mereka. Mereka dah jumpa inovasi ini. Jadi adalah maknanya kita nak private sector lah pula datang membantu untuk membangunkan. Jadi yang ini selalunya kita ni, maknanya penyelidik dah buat, dana-dana kerajaan telah digunakan sepenuhnya, tapi menyambungkan, komersialkan itu tidak ada. Jadi yang itu yang penting yang saya rasakan, yang boleh kita gunakan knowledge daripada profesor ni tadi untuk kita menangani masalah denggi. Kita pergi rehat sekali lagi, tapi apabila kembali macam Prof. Lucy, barisan depan tu biasanya kalau di bandar ramai yang pergi ke klinik dahulu, GP. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan juga di tahap itu lagi bermulanya perhatian yang begitu simple seperti kata Prof. Lucy atau ringkas, tetapi teliti ketelitian itu dan strategik lah dalam mengurusankan kes pesakit itu kita bincangkan lepas ni. Lepas tu saya juga akan masukkan Dr. Roslaini dalam itu. Mungkin ini sepatutnya membakar semangat anak-anak muda untuk menjadikan kes denggi ini sebagai suatu kerjaya hidup. Kerana mungkin saya pernah menemubual seorang pemenang hadiah Nobel yang kerana beliau backpacking di kawasan Asia Tenggara, beliau menjadikan malaria itu sebagai dokongan eksperimen untuk sepanjang hidup dan beliau berjaya memenangi hadiah Nobel kerana beliau berjaya melihat bagaimana sel berinteraksi menggunakan cecair dan sebagainya, tapi bermula daripada kajian terhadap malaria. Jika orang luar boleh ada kesedaran tahap tinggi bagaimana dengan orang tempatan, seperti kata Prof. Zali, kalau ia berasal dari kawasan kita, takkanlah kita mengharapkan jawapannya dari luar misalnya. Itu kita bincangkan selepas ini. Bersama saya Hakim Rahman dalam Buletin Awani jam 12. Ada peniaga-peniaga yang ada 3-4 gerai. Lepas tu kita juga tahu ada yang pergi menyewakan kepada orang asing. Kita akan ambil tindakan. Kami akan bawakan kepada anda perkembangan dari masa ke semasa. Kata harga pasar tani kata dah turun sampai 20%. Memang tersebut. ISIL is on the defensive and ISIL is going to lose. Kami bawakan perkembangan dalam dan luar negara serta usaha mengumpul berita oleh warga kerja Astro Awani. Buletin Awani 12.30 hari di Astro Awani. Membincangkan tentang perang denggi dan saya tinggal berapa minit yang terakhir. Saya nak pergi ke Prof. Lucy dahulu kerana barisan paling depan di mana pesakit yang merasakan bahawa dirinya sakit mungkin ada denggi akan di bandar biasanya pergi ke klinik. Ada yang pergi hospital, tapi barisan depan yang paling banyak, yang paling dekat dengan rumah itu adalah klinik. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan di barisan depan ini, general practitioners? Yeah, I think you're right, you know. Almost every one of them are in the clinics, and it is not true to say that they seek treatment late. They're actually in the clinics, at the GPs, at the clinic kesihatan, at the primary care clinic, fairly early, first day, second day. And the important thing is that the doctors must know what to do. Now, we know what to do. And trying to train the doctors and get them to attend the training is a big challenge. And I think the only way is to make it compulsory. If they don't go for training and they don't renew their training every 2-3 years, then they don't get their registration, which I have been trying to tell people. You know, it ties in with their rice bowl. If you don't go for training for dengue, either you don't manage dengue or you don't get registered. That's all. But right now, people have the perception that there have been a bit more awareness, even at this level of the front line. And the moment they see your platelet count goes down, then the SOP is to send to hospital. But is that the right way to do? Because, like you said, you also don't want to overburden the wards and everything else. So, what is the ideal scenario? Yes, your platelet is count, but you come again within a time frame. I monitor you. Only if you surpass certain levels, then only. Yeah, I'm aware of that practice where the focus of the clinical encounter, patient-doctor encounter, is based on the platelet count. When in actual fact, it's a lot more than that. That's why they need to be trained. And to just put it in very quickly, it's all about fluid.
how much you can manage your fluids well, and what type of fluids. So it's fluid and electrolytes. So in the first 72 hours, we have to get the patients to drink, and it's not as easy as say minum banyak-banyak. It's not. It's not. Because the patients cannot drink. So you have to really get them to coax them. It is the art. Really, this is where art of medicine is important. You have to coax the patient, teach them how to drink at a time when they are sore, the throat is sore, is dry, their appetite is poor, they feel like vomiting, but they can drink if we teach them how to drink. So that's what we do when we go for the training. We teach our doctors. This is what we even have a YouTube I think I told you about that. Yeah, where we teach the patients how to manage their fluids in the first 72 hours, and then to look out for the warning signs. See? So it is not just the platelet count. The platelet count is only to guide you, but it should not be the focus. The focus is on how is the patient feeling? Is he drinking enough? Is he peeing enough? And if he is not, how can I optimize it to get it more? You see, all this is about care. It's about the caring for the patient. You see, so it's not knowledge. They know the knowledge, but how do you translate it into care? That is maknanya kita kena minta penonton yang mungkin ada menjadi pesakit atau mereka yang dicintai oleh penonton ni, ada yang tiba-tiba ada simptom tertentu, jadi pergi ke YouTube, tengok apa yang dilakukan, dan bila pergi klinik tu, kalau doktor di klinik hanya cakap platelet, tanya lagi perkara-perkara lain yang ada dalam YouTube. Itu antara permakasaannya, tapi sementara mereka memikirkan hujah itu, saya nak pergi kepada Dr. Roslaini dalam hal ini dan melihat bahawa apa lagi? Kalau kita boleh kata kita tunggu rakyat lah, masyarakat lah. Tapi kalau dia tak berubah, takkanlah kita pun tak buat apa-apa. Contohnya. Jadi apa lagi yang boleh kita lakukan sebelum kita tutup perbincangan buat masa ini untuk kali ini? Okey. Saya rasa kita tak perlu merasa letih. Walaupun rakyat gagal, rakyat Malaysia gagal untuk bertindak, tapi kita sebagai pihak-pihak yang berwajib perlu meneruskan usaha dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, because saya percaya pendidikan adalah satu proses yang berterusan. Mungkin hari ini mereka tak dengar, mungkin besok kita tak dengar lagi, mungkin dah 10 kali dengar, mungkin 1% of 20% dah stuck dekat dia punya mind. Tapi ini peluang untuk orang yang berkepentingan. Kalaulah saya penyelidik, inilah masanya untuk saya melaungkan suara saya yang paling kuat. Kerana data-data, impak dia kepada masyarakat itu begitu menggerunkan. Contohnya, tidakkah ini masanya kalau fakulti untuk meyakinkan Naib Chancellor atau Timbalan Naib Chancellor dan Naib Chancellor dan Timbalan Naib Chancellor meyakinkan kementerian dan jabatan dan menteri, siapa juga. Dan inilah masanya bagi saya lah. Media seperti awal ini sentiasa terbuka. Kami menunggu saja data dan orang yang sanggup mengukakan data itu dalam hujah-hujah yang tertentu. Sebab macam Prof. Sazali cakap tadi, kita tengok data ada. Sekarang ni macam mana untuk pihak yang berwajib untuk mengaplikasikan data tadi. Mungkin kesedaran data itu pada fakulti doktor berbeza dengan kesedaran data yang sama di pihak berkuasa tempatan. Majlis Pembandaran, Dewan Bandaraya contohnya. Hujah yang saya cuba berikan ini maknanya tidak cukup lagi untuk kita hanya mengeluarkan data, tapi kita perlu terjemahkan data itu dalam bentuk proaktif. So data tadi perlu diterjemahkan dan disampaikan kepada kumpulan sasaran. Tidakkah tanggungjawab itu pada mereka yang mula menemui data itu? Sebab saya always emphasize on collaborative effort. Dan kita tak boleh bergerak sendirian. Kita di universiti. Apa ideal scenario bagi doktor? Kami Prof, boleh tak kita mention tentang kita punya satu Malaysian University networking. Kita ada konsep One Health. Di sini adalah platform untuk di mana pelbagai agensi kerajaan, di Kementerian Kesihatan, veterinary services, environmentalists sit down together. Because saya rasa sebelum kita boleh bekerjasama, kita perlu develop rapport between you and me. You tak kenal saya eksperimen mikro tu boleh berlaku di Petaling dulu tak? Kita boleh buat plot study, Prof. Kita boleh jadikan kawasan Petaling sebagai kawasan. Astro Awal ni akan memberikan masa di udara. Tapi gerakannya perlu mula dari sinilah. So sebab
kami di One Health from the different universities in Malaysia, kita dah bermula sekarang. Kita telah bermula start berkomunikasi di antara satu sama lain. So sekarang ni mungkin expertise daripada UM yang kita tak ada. So kita put it together. Saya setuju. And then Prof. Zali, kita tinggal beberapa minit lagi. Kalau petaling tu teruk benar, tidakkah logiknya itu perlu difokuskan sekarang ni? Petaling tu yang paling teruk, mana kita sepatutnya mengambil kepakaran kita semua yang ada di dalam dan negara fokuskan ini pada petaling. Berkampung di petaling bersama-sama dengan pegawai-pegawai berwajib, majlis pergabungan tertentu dan mencari idea bagaimana kita menangani masalah di petaling. Selain menyelamatkan nyawa, ia juga akan memberikan data kenapa petaling ni tinggi kesnya. Seperti macam di Indonesia, mereka biasakan dipanggil cohort study. Maknanya dia ambil satu kawasan tu dan kawasan tu diikut sampai 10 tahun. Maknanya semua dalam kawasan tu dia tahu siapa yang kena denggi, bila dan di mana, semua dia dapat sama 10 tahun dia mengikut. Jadi kita kajian seperti itu yang kita tidak dapat lakukan lagi di Malaysia sebab kita tidak ada integrasi. Itulah yang dikatakan oleh jadi pelajar-pelajar jangan nak pergi ke Sabah Sarawak kerana tak pernah pergi, jadi nak buat kajian situ, buat kajian di petaling. Contohnya kita boleh jadikan daerah petaling sebagai kampung angkat ataupun kawasan angkat, penempatan angkat. Kita jadikan dia sebagai contoh macam mana kita boleh menurunkan kadar jangkitan denggi di masyarakat. Kalau ada masalah pihak tempatan ke siapa tak nak datang kawan ni, kita akan bincangkan hal itu. Itu janji saya. Terima kasih banyak Prof. Zali, Prof. Lucy dan Dr. Roslaini. Dan apa yang kita boleh ambil daripada perbincangan ini adalah kita tidak boleh lagi mengambil cara yang sama saja dan berharap putusan berbeza. Itu jelas. Tapi bagaimana aspek pendekatan di garisan depan, aspek klinikal, itu begitu jelas. Bukan kita tak tahu, cuma kita nak praktikkannya dan lebihkan sensitiviti kita kepada apa yang patut dilakukan. Saya setuju kepada pendekatan bersepadu juga dan anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri tentang perkara ini kerana ia bukan saja tentang individu tetapi juga komuniti, masyarakat dan juga semua pihak berkepentingan. Itu pengembelingan tenaga, itulah ujian kepada kita dan sama ada kita berjaya melalui ujian ini atau tidak. Hantarkan pandangan anda. Kita mahu maklum balas dan insya-Allah kita akan bersama lagi dalam dialog pemikiran negara yang lain dan kalau denggi ini tak selesai, kita akan buat lagi satu sesi dialog pemikiran negara tentang denggi. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you so much.